Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik makcik Otok Arung, datuk nenek, anak-anak muda serta abang-abang polis, kakak-kakak polis yang amat saya hormati. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas di negara Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-214 tahun. Saya secara peribadi ingin menyatakan rasa hormat saya kepada institusi Polis Diraja Malaysia yang terus berkhidmat untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Saya juga secara peribadi ingin mengucapkan dan menzahirkan rasa terima kasih saya kepada abang-abang polis dan kakak-kakak polis dalam institusi Polis Diraja Malaysia yang terus mengajar dan mendidik saya untuk terus menjadi semakin berani menegakkan keadilan undang-undang, menegakkan kedaulatan undang-undang dan menegakkan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia di negara Malaysia yang merdeka ini. Sebagai rakyat Malaysia yang merdeka dan berani, sebagai generasi baru negara Malaysia yang lantang bersuara, saya ingin menyampaikan satu ucapan yang cukup istimewa kepada semua abang-abang polis, kakak-kakak polis, pakcik-pakcik polis, makcik-makcik polis dalam institusi PDRM di negara ini. Ketahuilah bahawa prinsip rule of law di dalam negara Persekutuan Malaysia adalah sangat-sangat penting untuk dihormati oleh semua anggota polis di seluruh negara Malaysia. Ketahuilah bahawa ketertinggian perlembagaan bertulis negara Malaysia wajib untuk dipatuhi dan wajib untuk dihormati oleh semua anggota polis dalam institusi PDRM. Ketahuilah bahawa adalah sangat-sangat penting untuk anggota polis dalam institusi PDRM terus menghormati institusi kehakiman Malaysia yang merupakan salah satu institusi bertaraf dunia di negara Malaysia ini yang terus menegakkan keadilan, rule of law demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara Malaysia. Oleh hal demikian, saya Jufazli Syekh Ahmad sedar dan mengetahui bahawa institusi PDRM itu tidaklah sempurna. Saya tahu abang-abang polis dan kakak-kakak polis yang amat saya sayangi kerana Allah bukanlah robot, bukanlah manusia yang sempurna. Akan tetapi sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun di seluruh dunia ini, saya ingin mengingatkan dengan rasa rendah hati saya sebagai warga negara Malaysia, keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang, keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, rule of law wajib untuk dipatuhi dan dihormati
oleh abang-abang polis dan kakak-kakak polis dalam institusi PDRM di negara ini. Semalam, saya dan kakak saya disoal siasat di Balai Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Saya dan kakak saya telah diiringi oleh peguam keluarga kami bernama Tuan Visvanaden, seperti biasa Pak Cik Makcik. Saya ingin menzahirkan rasa kekecewaan saya atas penguatkuasaan undang-undang yang tidak adil terus dilakukan oleh abang-abang polis, kakak-kakak polis dalam PDRM ke atas keluarga saya. Saya dan kakak saya telah memberi kerjasama sepenuhnya secara profesional kepada pihak polis di Balai Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur semalam, Pak Cik Makcik Oto Arong. Saya, keluarga saya dan peguam saya sangat-sangat terkejut. Siasatan bermotifkan politik terus dilakukan secara tidak adil ke atas saya dan kakak saya di negara ini. Saya cukup kecewa sebagai rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah. Kakak saya yang tidak ada jenayah terus menjadi mangsa ketidakadilan, terus menjadi mangsa intimidasi politik oleh anggota polis dalam PDRM bagi tahun 2021. Apabila saya dan kakak saya tiba di satu bilik siasatan, seorang polis pangkat 3 paku, peguam saya dan keluarga saya sangat-sangat terkejut bersama saya dan kakak saya. Hanya kerana saya bersama kakak saya dan peguam saya menang dalam satu kes mahkamah PDRM, menyoal siasat saya dan kakak saya tanpa ada sebarang kesalahan jenayah yang cukup jelas. Wahai Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM yang amat saya muliakan, anda semua patut tahu, di sisi undang-undang dan perlembagaan demokrasi negara Malaysia, di sisi undang-undang dan perlembagaan di dalam negara Raja Berperlembagaan Malaysia ini, apabila Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya menang melawan polis Diraja Malaysia dalam institusi kehakiman negara, itu bukan satu jenayah. Apabila Jufazli Syih Ahmad menghebahkan dan menghebohkan kemenangan keluarganya serta peguamnya melawan polis Diraja Malaysia dalam institusi kehakiman Malaysia yang adil, itu ia bukan satu jenayah di sisi undang-undang dan perlembagaan. Malang dan amat malang, ironi dan cukup ironi, mengejutkan dan sangat-sangat mengejutkan. Anggota-anggota polis dalam PDRM membuat siasatan bermotifkan politik ke atas saya dan keluarga saya hanya kerana saya menang melawan polis Diraja Malaysia dalam institusi kehakiman negara sejak tahun 2019 sehingga tahun 2021. Pak Cik Makcik Oto Arong, Datuk Nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana, inilah realiti dalam institusi PDRM yang wajib Ketua Polis Negara dan semua anggota polis muhasabah diri mereka. Negara ini ada undang-undang.
Negara ini ada institusi kehakiman yang bebas daripada campur tangan politik. Negara ini mempunyai lebih 32 juta rakyat Malaysia, berbilang bangsa, berbilang agama, yang terus memerhati dan menghakimi ketidakadilan penguatkuasaan undang-undang oleh mana-mana pihak polis dalam institusi PDRM. Saya dan kakak saya diheret dalam wayang penguatkuasaan undang-undang yang sangat-sangat tidak adil, yang tidak amanah, yang tidak berintegriti, yang tidak profesional, yang terus menyebabkan rakyat Malaysia hilang percaya dengan kepimpinan Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM. Harapkan pegar makan rumput. Maka sangat-sangat mengejutkan bagi rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah terus dipanggil dan disoal siasat secara politik oleh anggota polis dalam PDRM. Laporan-laporan polis secara palsu dibuat oleh beberapa anggota polis dalam PDRM ke atas Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya yang tidak ada jenayah. Sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun ini, saya dengan rasa rendah diri meminta dan menggesa Ketua Polis Negara dan semua anggota polis dalam PDRM berhentilah menzalimi Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya di negara ini. Saya merayu dengan rasa rendah hati. Berhentilah menjadi polis-polis diktator, menjadi polis-polis yang zalim, menjadi polis yang tidak adil. Berhentilah menjadi polis yang tidak berperi kemanusiaan, menindas dan memijak kepala Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya yang tidak ada jenayah dalam negara Malaysia. Paling penting, di dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, institusi kehakiman negara dan kerajaan Malaysia telah menetapkan 100% menjaga dan menghormati kebebasan bersuara rakyat semua bangsa dan semua agama di negara merdeka ini. Oleh itu, suara lantang saya ini, kebebasan bersuara saya sebagai warga negara Malaysia ini, tidak boleh dirompak, tidak boleh dirampas oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM yang cukup saya sanjungi dan cukup saya muliakan. Melakukan siasatan polis bermotifkan politik, melakukan intimidasi politik, melakukan ugutan politik, hanya kerana saya mengamalkan kebebasan saya bersuara sebagai warga negara Malaysia yang merdeka di sisi undang-undang dan perlembagaan tertinggi negara Malaysia, adalah satu perkara yang tidak masuk akal, yang tidak logik, yang menyebabkan saya perlu suarakan perkara ini. Sebagai rakyat Malaysia yang satu-satunya paling berani dalam kalangan 32 juta rakyat Malaysia generasi baru dan generasi lama, kebenaran ini wajib untuk disuarakan sempena Hari Polis ke-214 tahun di seluruh dunia. Saya mempunyai hak kebebasan bersuara untuk mengkritik Ketua Polis Negara, anggota polis dan institusi PDRM yang melakukan penyalahgunaan kuasa, yang melakukan penguatkuasaan undang-undang yang tidak adil, yang melakukan penguatkuasaan undang-undang yang tidak berhemah, yang melakukan penguatkuasaan undang-undang yang tidak berintegriti.
Saya sebagai warga negara Malaysia mempunyai hak untuk bersuara tentang hal ini atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan nasional, atas nama kepentingan kedaulatan dan keselamatan negara di peringkat antarabangsa. Tugas dan tanggungjawab asas Ketua Polis Negara, anggota-anggota polis dalam institusi PDRM adalah menjaga keselamatan rakyat, adalah untuk menjaga dan menghormati undang-undang serta keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Apabila saya yang bersuara secara benar di sisi undang-undang, apabila saya telah menang dalam semua perbicaraan mahkamah bersama keluarga saya dan peguam saya menentang institusi polis diraja Malaysia secara profesional, saya terus diganggu, keluarga saya terus dibuli, saya dan keluarga saya terus menjadi target dan subjek intimidasi politik dan siasatan-siasatan bermotifkan politik untuk mendiamkan suara saya di negara Malaysia yang merdeka ini. Perkara ini sudah lama dilakukan oleh PDRM sejak tahun 2016 sehingga tahun 2021 ini. Saya cukup kecewa sebagai warga negara Malaysia yang merdeka. Lebih kurang 5 tahun saya dan keluarga saya dibuli oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM. Saya dan keluarga saya tidak ada jenayah dalam negara Malaysia ini, makcik-makcik Otok Arum. Tetapi saya dan keluarga saya terus menjadi mangsa kezaliman, kediktatoran, penyalahgunaan kuasa Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam institusi PDRM yang menjadi alat politik bosku Najib, bosku Rosmah dan Parti UMNO. Keberanian dan kelantangan suara saya ini tidak boleh didiamkan dengan ugutan-ugutan politik oleh PDRM yang menjadi aparatus politik bosku Najib, bosku Rosmah dan Parti UMNO sehingga hari ini. Modus operandi mengugut dan membuli Jufazli Syed Ahmad yang lantang bersuara menegakkan keadilan undang-undang, mengangkat prinsip kedaulatan undang-undang, mengangkat the supremacy of federal constitution di negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan Malaysia ini adalah satu perkara yang wajib dihentikan oleh pihak PDRM sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun ini. Rakyat mana yang mahu diam dalam negaranya apabila dia dibuli hari-hari oleh polis dalam PDRM, pakcik-makcik? Rakyat mana yang mahu berserah diri untuk ditindas, untuk dizalimi, untuk dipejak-pejak secara diktator dalam keadaan rakyat itu tidak ada jenayah? Rakyat mana yang tidak berani menegakkan keadilan undang-undang dan melawan kezaliman dan ketidakadilan akhir zaman ini apabila polis-polis dalam PDRM terus melakukan intimidasi politik, terus melakukan siasatan-siasatan bermotifkan politik tanpa henti ke atas Jufazli Syed Ahmad selama 5 tahun dalam negara Malaysia. Kepercayaan dan penghormatan saya kepada semua anggota polis dalam institusi PDRM
digunakan sebagai senjata untuk menzalimi saya dan keluarga saya di negara Malaysia yang merdeka ini. Rasa hormat dan rasa kepercayaan saya kepada institusi PDRM dalam menjaga keselamatan rakyat rupa-rupanya sudah tersasar. Keselamatan saya bersama keluarga saya, privasi saya bersama keluarga saya yang tidak ada jenayah, terus tidak dihormati oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM. Kenapa saya dan keluarga saya terus menjadi mangsa stalking, mangsa spy anggota polis dalam PDRM yang bermain wayang 24 jam setiap hari, setiap tahun sejak tahun 2016 sehingga tahun 2021, mengintip saya dan keluarga saya yang tidak ada jenayah. Ada ramai penjenayah-penjenayah besar dalam negara Malaysia yang dilindungi oleh PDRM, seperti Bosku Najib, Bosku Rosmah yang mendapat layanan VVIP, karpet merah, disantuni dengan cukup hormat oleh Ketua Polis Negara dan institusi PDRM sehingga hari ini. Penyamun-penyamun 1MDB itu, Bosku Najib, Bosku Rosmah, Jolo, terus mendapat perlindungan dan immuniti kekebalan undang-undang daripada Ketua Polis Negara dan institusi PDRM, sehingga mereka hidup bebas di dalam negara dan luar negara. Akan tetapi saya dan keluarga saya yang bukan merompak duit 1MDB ini terus menjadi mangsa kezaliman ketidakadilan undang-undang Ketua Polis Negara dan PDRM sejak tahun 2016 sehingga tahun 2021. Saya menyokong Kerajaan Agung di bawah kepimpinan Perdana Menteri Kelapa Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Saya menyokong dasar dan polisi Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya yang telah dilantik secara absah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 28 Februari 2020 yang lalu. Sangat-sangat pelik dalam keadaan saya menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam keadaan saya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, saya dan keluarga saya terus menjadi mangsa siasatan-siasatan bermotifkan politik oleh pihak polis Diraja Malaysia. Ketidakadilan undang-undang ini perlu dihentikan sempena sambutan Hari Polis Sedunia yang ke-214 tahun. Kezaliman ini perlu dihentikan oleh polis Diraja Malaysia sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun di peringkat dunia. Pembulian politik oleh polis-polis dalam institusi PDRM ini juga perlu dihentikan serta-merta ke atas rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah bernama Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya. Apabila Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM melakukan tugas mereka secara prejudis, secara tidak adil, secara pilih kasih, secara politik, maka ini telah menyebabkan pembayar-pembayar cukai lebih 32 juta rakyat Malaysia di negara merdeka ini sudah tidak percaya dan sudah tidak lagi menghormati institusi PDRM bagi tahun 2021.
untuk memulihkan imej Ketua Polis Negara dan institusi PDRM bagi dekad baru tahun 2021 ini. Saya dengan rasa rendah hati ingin mencadangkan kepada Ketua Polis Negara dan semua anggota polis dalam PDRM untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka di bawah Akta Polis 1967, menguatkuasakan undang-undang secara adil, secara berhemah, secara berperi kemanusiaan kepada rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah. Adalah satu jenayah besar bagi mana-mana anggota polis dalam PDRM yang menzalimi, yang menindas, yang membuli rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah, seperti Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya ini yang sudah menang 100 kali melawan PDRM dalam institusi kehakiman negara. Adalah satu perkara yang tidak boleh dikompromi, yang tidak boleh ditolak ansur, yang tidak boleh didiamkan oleh generasi baru seperti saya. Apabila terang-terangan berlaku di hadapan mata saya, di hadapan peguam saya, di hadapan para hakim dalam institusi kehakiman negara, penguatkuasaan undang-undang yang tidak adil, jenayah besar yang dilakukan oleh institusi PDRM ke atas rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah terus dizalimi, ditindas dan dibuli di negara mereka sendiri. Pendatang-pendatang asing tanpa izin dalam negara Malaysia dilayan dengan cukup penuh berhemah, dilayan dengan cukup adil, mendapat layanan VVIP dalam negara Malaysia. Akan tetapi, saya Jufazli Syih Ahmad yang lahir di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini pada 1 Oktober 1989. Saya sebagai rakyat Malaysia dan warga negara Malaysia yang memegang my card berwarna biru di negara ini, yang merupakan warga negara Malaysia yang sah di sisi undang-undang dan perlembagaan tertinggi negara. Saya dilayan secara tidak adil, secara zalim, secara sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Hanya kerana saya mengkritik Ketua Polis Negara dan polis-polis dalam institusi PDRM yang mempunyai sejarah dan rekod buruk, kalah dengan Jufazli Syih Ahmad dan peguamnya serta keluarganya dalam institusi kehakiman negara. Mengkritik Ketua Polis Negara dan mengkritik institusi PDRM dalam negara Malaysia, demokrasi ini, bukan satu jenayah Pakcik-Makcik Oto Arum. Menegur kesilapan dan kesalahan penguatkuasaan undang-undang oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis bawahannya dalam PDRM bukan satu jenayah. Sebaliknya, pelanggaran undang-undang oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM dalam kes Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya ini adalah satu jenayah besar yang dilakukan oleh institusi PDRM yang telah diumumkan oleh institusi kehakiman negara Malaysia sejak tahun 2019 lagi. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Justice adalah tetap justice. Rule of law adalah tetap rule of law. Kebenaran itu sememangnya pahit untuk didengar dan dipertontonkan. Wahai Ketua Polis Negara dan anggota polis bawahan dalam PDRM yang amat saya hormati. Kami rakyat Malaysia tidak akan duduk diam apabila Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM menunjukkan contoh yang buruk dalam penguatkuasaan undang-undang di negara demokrasi Malaysia ini. Apabila mereka secara sengaja menghina kedaulatan undang-undang, menghina keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam negara Malaysia maupun dalam institusi kehakiman negara yang sudah lama dilakukan ke atas Jufazli Syih Ahmad dan rakyat Malaysia berpuluh-puluh tahun. Rakyat yang tidak ada jenayah menjadi mangsa ketidakadilan undang-undang Ketua Polis Negara dan polis-polis dalam PDRM sejak negara Malaysia ini merdeka. Dan kita perlu membincangkan dan memperdebatkan perkara ini secara terbuka kerana zaman politik baru bagi tahun 2021 ini. Institusi PDRM seolah-olah bukan lagi menjadi institusi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, tetapi PDRM dijadikan sebagai alat politik bosku Najib, bosku Rosma dan Parti UMNO sejak negara Malaysia terbentuk
tahun 1963 yang lalu sehingga tahun 2021 ini. Saya sedar dan saya tahu bersama rakyat Malaysia, tidak semua polis itu jahat. Ada polis yang baik. Akan tetapi, apabila berlaku ketidakadilan undang-undang, penguatkuasaan undang-undang melanggar Akta Polis 1967 yang dilakukan sendiri oleh anggota-anggota polis dalam PDRM, maka rakyat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara untuk mengkritik, untuk menegur, untuk memperbetulkan kesilapan penguatkuasaan undang-undang oleh Ketua Polis Negara dan anggota bawahannya dalam PDRM di negara ini. Macam mana rakyat Malaysia mahu hormat dengan Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM? Jika secara berterusan Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM menjadikan Jufazli Syahmat dan keluarganya sebagai mangsa kambing hitam ketidakadilan undang-undang di dalam negara Malaysia demokrasi ini, Pak Cik Makcik Oto Aro, saya dan keluarga saya tidak ada jenayah. Akan tetapi, bosku Najib, bosku Rosmah dan keluarga mereka itulah sebenarnya penjenayah mafia yang tidak diganggu, yang tidak ditangkap, yang tidak dipenjarakan oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM sejak tahun 2015 sehingga tahun 2021 ini, Pak Cik Makcik. Perbezaan dan perbandingan Jufazli Syahmat dan keluarganya dengan bosku Najib dan keluarganya ini bagai langit dan bumi. Saya dan keluarga saya menentang Polis Diraja Malaysia dalam institusi kehakiman negara beratus kali. Akan tetapi, bosku Najib, bosku Rosmah dan keluarga penyamun mereka kalah beratus-ratus kali dengan PDRM, dengan SPRM dalam institusi kehakiman negara. Tetapi sampai sekarang, PDRM melindungi dan memberi layanan VVIP karpet merah kepada bosku Najib, bosku Rosmah dan keturunannya yang terang-terangan merompak duit 1MDB di seluruh dunia. Inilah mesej tersurat, mesej tersirat yang menyebabkan rakyat Malaysia rasa dihina oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM sempena sambutan Hari Polis Sedunia bagi tahun ke-214 ini. Apabila rakyat Malaysia menyaksikan rumah Jufazli diserbu jam 3 pagi oleh anggota-anggota polis dalam PDRM yang terang-terangan tidak ada surat waran, yang terang-terangan melanggar SOP PDRM, yang terang-terangan melanggar Akta Polis 1967, yang terang-terangan melakukan jenayah menghina perlembagaan tertinggi negara Malaysia. Perkara ini menyebabkan rakyat Malaysia rasa dihina, rasa tidak dihormati oleh institusi PDRM. Di sisi undang-undang dan perlembagaan, menyerbu dan menceroboh, pecah masuk rumah rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah jam 3 pagi adalah satu perkara yang salah di sisi undang-undang dan perlembagaan. Wahai Ketua Polis Negara, wahai Polis Diraja Malaysia yang amat saya hormati. Di bawah Akta Polis 1967, Seksyen 20 menyatakan secara jelas adalah wajib untuk pihak polis menjalankan tugas di waktu siang maupun di waktu malam untuk menunjukkan surat waran kepada rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah. Di sisi undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi negara menyatakan secara jelas
Ketua Polis Negara dan Polis Diraja Malaysia tidak berada di atas undang-undang dan perlembagaan, tidak berada di atas institusi kehakiman negara. Kerana negara ini adalah negara rule of law. Negara Malaysia ini adalah negara yang mengangkat kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Negara ini menekankan ketua polis dan anggota polis dalam PDRM wajib untuk menjalankan tugas mengikut undang-undang dan perlembagaan dalam negara demokrasi Malaysia. Ketua polis negara dan anggota polis tidak boleh sewenang-wenangnya, tidak boleh sembrono menjalankan tugas mereka tanpa surat waran, tanpa mematuhi SOP dalam PDRM, tanpa menghormati undang-undang di bawah Akta Polis 1967. Kerana ketua polis negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM terikat dengan undang-undang dan perlembagaan yang telah mereka ikrarkan. Ketua polis negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM di negara ini berjanji di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan Perdana Menteri, di hadapan Ketua Hakim Negara, di hadapan pembayar cukai lebih 32 juta orang yang membayar gaji polis-polis dalam PDRM, bahawa kamu semua berjanji akan menghormati undang-undang dan perlembagaan di hadapan rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah. Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan ucapan keramat rakyat ini boleh dijadikan rujukan oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM. Saya mengharapkan perkara ini terus menjadi pengajaran yang cukup besar kepada semua anggota polis dalam PDRM, bahawa anda semua wajib untuk mematuhi undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Institusi PDRM bukanlah institusi politik. Maka tolong hentikan melakukan intimidasi politik dan siasatan bermotifkan politik ke atas Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya yang sudah menang banyak kali dalam institusi kehakiman negara Malaysia yang bertaraf world class itu. Saya mengharapkan ini adalah turning point dan climax kepada Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM yang menonton video YouTube eksklusif saya hari ini sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun di peringkat antarabangsa. Saya ingin menyatakan, polis dan masyarakat itu saling memerlukan. Maka tolong belajar untuk menghormati rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah di negara ini. Sepatutnya keselamatan saya dan keluarga saya dilindungi oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM, kerana saya menjadi mangsa target politik bosku Najib, bosku Rosmah, penyamun-penyamun 1MDB dalam parti UMNO. Ketua Polis Negara dan anggota polis perlu berfikiran terbuka, perlu matang, lebih matang daripada saya untuk mendengar kritikan, untuk mendengar teguran daripada rakyat Malaysia yang melihat depan mata mereka kesalahan dan ketidakadilan penguatkuasaan undang-undang oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM itu benar dan betul di sisi undang-undang dan perlembagaan. Sangat-sangat mengejutkan, ada ramai polis yang tidak ikut SOP Polis Diraja Malaysia. Ada ramai polis yang melanggar Akta Polis 1967. Ada ramai polis yang tidak bawa surat waran apabila menyerbu rumah Jufazli Syed Ahmad dan rakyat Malaysia yang lain yang tidak ada jenayah. Ada ramai polis dalam PDRM di negara ini yang kantoi dalam institusi kehakiman negara menghina kedaulatan undang-undang dan menghina serta tidak menghormati perlembagaan tertinggi negara Persekutuan Malaysia yang demokratik ini. Maka sebagai kesimpulan, jika kerana ucapan sempena Hari Polis ke-214 tahun ini
Saya terus dibuli, saya terus dizalimi secara tidak adil oleh Ketua Polis Negara, oleh Polis Diraja Malaysia. Saya tidak takut untuk diculik, untuk dibunuh, untuk dihilangkan dalam negara Malaysia ini bersama keluarga saya. Melakukan penguatkuasaan undang-undang yang tidak adil ini adalah menghina lebih 32 juta rakyat Malaysia. Wahai Ketua Polis Negara, wahai Polis Diraja Malaysia, yang amat saya muliakan. Saya dan keluarga saya tidak akan duduk diam sampai kiamat di negara ini. Jika saya dan keluarga saya terus disoal siasat secara politik tanpa ada rekod jenayah dalam PDRM. Yang perlu disiasat setiap hari adalah penjenayah perompak 1MDB bernama Bosku Najib, Bosku Rosma dan anak beranaknya yang sudah kantoi di seluruh dunia merompak duit rakyat Malaysia lebih 50 bilion ringgit. Sedangkan saya dan keluarga saya, Polis Diraja Malaysia gagal membuktikan dalam institusi kehakiman negara. Tidak ada bukti jenayah Jufazli Syih Ahmad di negara ini, Pakcik Makcik. Hanya kerana saya menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, hanya kerana saya menyokong kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, hanya kerana saya tidak lagi mengkritik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mukhris Mahathir dan keluarganya. Hanya kerana saya menang dalam institusi kehakiman negara melawan Polis Diraja Malaysia. Saya dan keluarga saya terus menjadi mangsa pembulian politik oleh institusi PDRA, oleh Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis bawahannya. Jangan pandang rendah dengan keberanian generasi baru bernama Jufazli Syih Ahmad ini, wahai Ketua Polis Negara, wahai Polis Diraja Malaysia. Jangan pandang rendah kelantangan suara keramat rakyat dalam menegakkan rule of law, dalam menegakkan kedaulatan undang-undang, dalam menegakkan the supremacy of federal constitution dalam negara Malaysia maupun dalam institusi kehakiman negara Malaysia. Cabaran demi cabaran keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa perlu menjadi prioriti Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRA. Saat ini, negara Malaysia mendapat ugutan keselamatan daripada kerajaan Korea Utara. Perang Dunia Ketiga boleh tercetus kerana perang dingin antara kerajaan Malaysia bersama kerajaan Korea Utara. Negara Malaysia tidak ada bom nuklear. Kerajaan Korea Utara mempunyai bom nuklear yang telah diiktiraf oleh negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia. Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya tidak ada bom nuklear, bukan teroris, bukan penjenayah. Kenapa Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM setiap hari, setiap 24 jam spy, mengintip, membuat stalking, membuat siasatan bermotifkan politik, membuat intimidasi politik kepada Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya yang merupakan warga negara Malaysia yang tidak ada jenayah? Keselamatan negara dan kedaulatan negara ini perlu dijaga 24 jam daripada serangan bom nuklear kerajaan Korea Utara yang boleh berlaku dan tercetus bila-bila masa bagi tahun 2021. Gagal dan gagallah Ketua Polis Negara dan PDRM jika tidak mengetahui tugas asas mereka dalam negara Malaysia ini, Pakcik Makcik. Saya dan keluarga saya bukan warga negara Korea Utara. Saya adalah warga negara Malaysia yang mahu negara ini dijaga keselamatan dan kedaulatannya oleh Ketua Polis Negara dan Polis Diraja Malaysia. Ironinya,
ketua polis negara dan anggota-anggota polis bawahan dalam PDRM terus membuli Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya yang tidak ada jenayah. Isu Korea Utara ini perlu menjadi prioriti sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun di peringkat antarabangsa. Sebagai graduan master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97. Sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, penerima pingat emas Persatuan Sejarah Malaysia. Saya Jufazli Syed Ahmad sebagai pelajar cemerlang STPM Negara Malaysia pada tahun 2008 lalu, CGPA 4.00 ini ingin menggesa Kerajaan Malaysia, Ketua Polis Negara dan institusi polis diraja Malaysia terus menjaga keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia daripada serangan kerajaan Korea Utara yang mempunyai bom nuklear itu. Nyawa rakyat Malaysia ini wajib dijaga dan wajib dihormati oleh Ketua Polis Negara dan institusi polis diraja Malaysia. Jangan sampai rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah perang antarabangsa ini menjadi mangsa Perang Dunia Ketiga kerana serangan bom nuklear daripada kerajaan Korea Utara yang telah mengisytiharkan perang dingin ke atas kerajaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Tolong buka mata anda semua, wahai rakyat Malaysia, wahai abang-abang polis, kakak-kakak polis yang amat saya cintai kerana Allah. Ini negara tanah tumpah air kita. Saya tidak mahu bermusuh dengan Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM walaupun mereka sudah kalah di tangan saya, di tangan keluarga saya, di tangan peguam saya dalam institusi kehakiman negara sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Saya tidak berdendam dengan Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM. Saya maafkan kesalahan mereka. Akan tetapi, kita bercakap tentang justice, kita bercakap tentang rule of law, kita bercakap tentang keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia sempena Hari Polis ke-214 tahun ini. Kita bercakap tentang keselamatan dan nyawa rakyat Malaysia yang perlu menjadi prioriti. Tak perlulah Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM sibuk-sibuk mahu membuli Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya yang tidak ada jenayah. Kamu semua sepatutnya sibuk menjaga keselamatan negara di peringkat antarabangsa daripada serangan bom nuklear Korea Utara. Kamu sepatutnya menjaga keselamatan rakyat dan negara Malaysia ini daripada dirompak oleh bosku Najib, oleh bosku Rosmah dan 7 keturunan mereka yang terang-terangan merupakan mafia penjenayah utama merompak berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat Malaysia di seluruh dunia. Saya bukan musuh kepada negara Malaysia ini, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya bukan ancaman kepada keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Akan tetapi, kerajaan Korea Utara adalah ancaman kepada keselamatan dan kedaulatan rakyat Malaysia di negara merdeka ini. Bosku Najib, bosku Rosmah dan 7 keturunan penyamun Wan MDB-nya adalah ancaman kepada keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia kerana menjadi mangsa rompakan secara sistematik sehingga hari ini. Oleh itu, polis-polis bosku Najib, bosku Rosmah dalam PDRM perlu berhenti bermain wayang politik untuk menindas dan menzalimi Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya. Kerana saya tidak akan duduk diam untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan kedaulatan undang-undang, untuk terus memberi kemenangan rule of law dalam institusi kehakiman negara yang bertaraf antarabangsa itu. Kepada Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam institusi polis diraja Malaysia yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi, yang amat saya muliakan kerana Allah. Teruskan menjadi polis yang adil, yang berhemah, yang berperi kemanusiaan di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia yang bukan penjenayah itu.
jika anda mahu dihormati oleh rakyat Malaysia, tolong hormat kepada rakyat yang tidak ada jenayah bernama Jufazli Syih Ahmad ini. Suara keramat saya ini mewakili suara-suara pakcik makcik otok arung, datuk nenek, anak-anak muda di kampung maupun di bandar. Wahai Ketua Polis Negara, wahai institusi polis diraja Malaysia yang cukup kami hormati, jangan lupa, sempena Hari Polis ke-214 tahun ini, Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM wajib untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana gaji-gaji anda itu dibayar oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia menggunakan duit cukai rakyat orang kaya, rakyat orang miskin dalam negara Malaysia. Jangan setelah kami bayar gaji Ketua Polis Negara dan anggota polis dalam PDRM, kami yang membayar gaji ini ditindas secara tidak adil kerana penguatkuasaan undang-undang yang korup, yang zalim, yang diktator seperti komunis dalam negara Malaysia. Negara ini adalah negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Negara ini bukan negara komunis seperti negara China. Negara Malaysia ini adalah negara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Negara ini bukan negara teroris Taliban. Maka tolong Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM menjalankan tugas mereka, mematuhi undang-undang dan perlembagaan demokrasi negara Malaysia ini secara adil, secara berperi kemanusiaan. Hentikan segala jenayah rasuah, jenayah sogokan, jenayah mafia skema merompak duit rakyat dalam semua institusi perbankan negara Malaysia. Berkomplot untuk terlibat dengan 1001 jenayah dalam negara Malaysia. Anggota-anggota polis dalam PDRM mempunyai rekod membunuh tahanan-tahanan dalam lokap dalam penjara negara Malaysia, memukul dan menumbuk tahanan-tahanan lokap, tahanan-tahanan penjara depan mata saya. Perkara ini perlu dihentikan segera sempena sambutan Hari Polis ke-214 tahun di peringkat dunia. Jika kebenaran yang saya suarakan ini menyebabkan saya dipenjarakan 100 tahun dalam negara Malaysia, saya bersedia untuk berhadapan dengan perkara itu. Saya tidak takut untuk menegakkan kebenaran atas nama Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Adil. Wahai Ketua Polis Negara, wahai anggota-anggota polis dalam PDRM, jangan lupa lambang kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dan lambang kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam baju uniform rasmi Sang Saka Biru itu perlu dihormati, bukan atas nama lambang sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad serta agama Islam mewajibkan Ketua Polis Negara dan anggota polis beragama Islam 90% dalam institusi polis diraja Malaysia untuk menegakkan undang-undang di dunia ini secara adil demi kepentingan rakyat, demi kepentingan watan yang merdeka ini. Jangan jadi musuh dalam selimut kepada rakyat dan negara Malaysia merdeka ini. Wahai abang-abang polis, kakak-kakak polis yang mempunyai 1001 skandal melakukan jenayah rasuah, jenayah sogokan, jenayah ugutan, jenayah merompak duit rakyat, jenayah 1001 jenayah yang sangat-sangat mengejutkan rakyat Malaysia. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa baik Ketua Polis Negara dan abang-abang polis dengan syurganya. Semoga wira-wira polis dalam PDRM yang gugur di medan pertempuran menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengurniakan rahmat dan hidayahnya
kepada abang-abang polis, kakak-kakak polis yang menzalimi saya, yang menzalimi keluarga saya, yang menzalimi rakyat Malaysia yang tidak ada jenayah di negara ini sejak merdeka lagi. Semoga abang-abang polis dan kakak-kakak polis yang amat saya sayangi kerana Allah itu diampunkan dosa-dosa mereka kerana ketidaksempurnaan mereka melakukan ketidakadilan undang-undang dan pembulian politik ke atas rakyat yang lantang bersuara menegakkan kebenaran dan justis dalam institusi kehakiman negara. Ketua Polis Negara dan abang-abang polis, kakak-kakak polis dalam PDRM, kalau sudah kalah dengan Jufazli Syed Ahmad dalam institusi kehakiman negara, terima saja kekalahan itu. Berani melanggar SOP polis, berani melanggar Akta Polis 1967, menghina undang-undang dan perlembagaan itu, hukumannya adalah cukup adil dalam dunia ini. Ketua Polis Negara dan PDRM malu kerana kalah dengan Jufazli Syed Ahmad dalam institusi kehakiman negara. Kenapa saya dan kakak saya perlu disiasat hanya kerana kami menang dalam institusi kehakiman negara? Soalan ini perlu dijawab oleh Ketua Polis Negara dan PDRM yang tidak boleh menerima kekalahan mereka di tangan Jufazli Syed Ahmad, di tangan keluarga Jufazli Syed Ahmad dan peguamnya dalam institusi kehakiman negara. Teruslah berkhidmat, wahai polis diraja Malaysia, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Berhentilah berkhidmat untuk penjenayah-penjenayah mafia, geng bosku Najib, bosku Rosmah dalam parti penyamun 1MDB itu. Berkhidmatlah untuk yang di Pertuan Agong, untuk Perdana Menteri, untuk Kerajaan Malaysia di Putrajaya. Jangan berkhidmat untuk melindungi penjenayah-penjenayah mafia yang bermaharajalela dalam negara Malaysia ini, merompak dan menghancurkan negara Malaysia. Semoga Allah terus merahmati Ketua Polis Negara dan anggota-anggota polis dalam PDRM yang banyak berkorban untuk keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Checkmate and game over. Bosku. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Wahai abang-abang polis, kakak-kakak polis dalam PDRM yang amat kami hormati. Terus menang dan terus menang. Suara keberanian rakyat dan suara keramat rakyat dalam institusi kehakiman negara dan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Terus menang dan terus menang. Suara keramat rakyat sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Terima kasih.